Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa kesalahan kita. Kita mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan diri kita, dan kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita memahami ayatnya, untuk kita mendapat faedah tazkirah daripada ayatnya. Insya-Allah taala untuk tazkirah kita pada pagi ini kita akan lihat surah Rum. Surah Rum, surah yang ke-30. Saya tulis surah 30 ayat yang ke ayat ayat yang ke-36. 36 muka surat 408. 408. Muka surat 408. Itu dia. Surah 30 ayat 26 muka surat 408. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibahum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita, tengok atas tu, dalam komen tu ada surah dengan ayat. Surah yang ke-30, ayat yang ke-36, muka surat. Sekali lagi, surah yang ke-30, surah Ar-Rum, ayat yang ke-36, muka surat 408. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang hal kebanyakan manusia bila mereka ni dalam keadaan senang dan susah. Wa idza adzaqna nas, dan apabila kami rasakan kepada manusia rahmat. Rahmat ini kata ulama tafsirkan sebagai kekayaan, kesenangan, kesihatan. Itu rahmat. Kesihatan, kemewahan, hidup senanglah. Hidup sihat, hidup senang. Bila kami rasakan kepada manusia rahmat, farihu biha, mereka bergembira. Ini gembira bukan gembira bersyukur. Farihu biha diterjemahkan di sini, mereka bergembira sehingga lupa daratan. Sombonglah. Gembira dengan gaya yang sombong. Ini semua atas usaha aku. Ini semua atas ilmu aku. Ini semua kerana penat aku, dan dia lupa Tuhan. Itu farihu biha. Mereka bergembira dengannya sehingga mereka tidak menisbahkan, mengaitkan Allah Subhanahu wa taala dalam rahmat itu, dalam kekayaan, dalam kemewahan, kesihatan. Bila mereka sihat, mereka lupa Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kerana usaha aku menjaga kesihatan, aku sihat, kerana alat-alat, kerana obat-obatan, kerana facilities yang baik, kerana hospital yang bagus. Kadang manusia gitu, dia rasa dia ni kesihatan ni kerana faktor-faktor kebendaan. Ini orang
lupa akan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka gembira dengan apa yang ada di sisi mereka. Mereka sepatutnya mereka bergembira dengan nikmat Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, mereka tak lakukan itu. Mereka farihu biha, mereka lupa daratan, sehingga mereka lupa daratan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut itu waktu mereka senang. Waktu mereka senang, mereka lupa Allah Subhanahu Wa Taala, tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in tusibahum sayyi'ah, dan apabila dan jika, tadi apabila mereka dapat rahmat, dan jika tadi idza yakni in. Idza ini menunjukkan rahmat Allah itu selalu, apabila, bila-bila rahmat Allah tu ada, apabila. Tapi yang ini dan jika, dan ini kadang-kadang saja, kadang-kadang aja. Tusibahum sayyi'ah, mereka menimpa mereka sayyi'ah, bencana, atau kita kata sayyi'ah tu mudarat, perkara yang tak baik lah, sayyi'ah. Tadi Allah cakap bila dapat rahmat itu kami. Allah kata kami yang beri mereka rahmat. Allah, ini adab kita. Bila dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kena bencana, kena balak, kena musibah, kita tak cakap Allah yang menimpa musibah. Di sini tengok adab dalam Quran, ajar kita adab. Dan apabila musibah menimpa mereka, apabila bencana menimpa mereka, Allah tak kata apabila kami menimpa mereka bencana, tak ada. Apabila bencana menimpa mereka, kerana apa? Bima qaddamat aydihim, disebabkan atau kerana tangan-tangan mereka juga. Silapnya adalah daripada mereka. Kerana kekufuran, kerana kemaksiatan, kerana perkara-perkara mungkar atau kejahatan, apa saja yang mereka lakukan menyebabkan bencana itu tiba. Dalam ayat ni, dalam surah ni juga nanti kita lihat pada ayat di bawah tu, zahir kejahatan itu kerana tangan-tangan manusia, disebabkan tangan-tangan manusia. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala, jika mereka ditimpa, dan Allah guna in. Yang tadi jika mereka ditimpa dengan musibah, ni tak selalu, kadang-kadang saja mereka ditimpa musibah dengan sebab tangan mereka sendiri. Idahum yaqnatun, tiba-tiba mereka berputus asa. Jadi putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Habislah, matilah aku, macam beginilah. Kalau kita macam seorang itu diberhenti kerja, kalau dia mewah dengan pekerjaan dia, dengan gaji, dia lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia diberhenti kerja, matilah aku, macam mana nak hidup, susahlah aku. Dia putus asa, putus harapan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi ini manusia yang teruk sekali. Kadang manusia yang teruk. Bila dia senang, dia lupa Allah. Bila dia susah pun dia lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia senang pun dia lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lupa nak mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak berdoa kepada Allah. Matilah aku, macam mana ini. Kalau dia sakit macam mana? Kalau dia sihat, action. Dia belagak sombong, tengok diri aku ni sihat. Tapi bila ditimpa sakit, melalak dia, melaung-laung dia, lupa dengan Allah. Habislah, sakitlah, menjerit dia. Allahu Akbar. Ini keadaan kebanyakan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita keadaan kebanyakan manusia bila dalam dua keadaan, dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah. Ini untuk masa kita sekarang ni, zaman COVID-19 ni, memang tepatlah. Ada sebahagian manusia, tak semualah, tak semua manusia, ada sebahagian manusia yang bersikap begini, bersikap putus asa dia daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ditimpa musibah, dia tak kembali berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, inabah, kembali berdoa, kembali meminta Allah, tunduk kepada Allah. Tidak. Mereka rasa
Mereka rasa putus asa, seolah-olah habislah usaha kita, tak ada. Jadi mereka selalu tadi tu mereka kaitkan dengan diri mereka. Tadi bila mereka senang kerana diri mereka, kerana asbab-asbab ni, kerana asbab iaitu tadi kalau kita cakap dalam keadaan kesihatan, kerana hospital kita bagus. Line teruk sikit lah pada pagi ni. Kerana tadi kita cakap bila dia sihat lah, bila dia sihat, dia akan berbangga dengan facilities dia. Facilities, alat-alat seperti hospital dia bagus, doktor dia pakar, apa sajalah ubat yang dia pakai first class lah. Ini biasa kita tengok dalam negara-negara maju ni, dia sombong dengan facilities kesihatan dia. Jadi dia akan bergantung kepada itu, sebab asbab saja. Yang musabib tu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua asbab. Yang penyebab dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia jenis ni bila ditimpa kesakitan, kita cakaplah COVID-19 ni, dia akan putus pasal dia bergantung kepada asbab. Bila dia bergantung pada asbab, bila asbab tu tak dapat membantu dia, seperti hospital yang baik pun tak dapat membantu dia, doktor yang pakar pun tak dapat membantu dia, ubat-ubatan pun tak dapat membantu dia, itu yang dia buat menjadikan dia putus asa. Dia tak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jenis manusia yang kita kata dahsyatlah perangai dia. Itu menyebabkan dia putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sebelumnya dia tidak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bergantung kepada asbab saja, asbab duniawi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menemplak mereka. Dia jahilnya mereka ni. Mengapa mereka bersikap demikian ni? Mengapa bila mereka senang dia lupa Allah, bila mereka susah dia putus asa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Awalam yarau, tidakkah mereka melihat? Mengapa mereka bersifat demikian? Tidakkah mereka melihat annallaha yabsutu rizqa liman yasha, bahawa Allah memewahkan rezeki, Allah memberi rezeki lah. Allah meluaskan rezeki bagi siapa yang dia kendaki. Wa yaqdir, dan dia juga yang menyempitkan. Biasanya tuan-tuan, biasa dalam kalau sekarang dengan peristiwa COVID-19 ni, yang terjejas ekonomi. Yang terjejas adalah ekonomi seseorang itu. Dengan adanya penyakit, dengan adanya bencana ni, ekonomi akan terjejas. Jadi saya secara peribadilah, bila masjid di sini isytiharkan tutup, masjid, surau semua tutup, tak boleh buka. First thing saya fikir, aku punya kerja semua tempat masjid. First thing saya terfikir, saya punya kerja ni di masjid aja. Saya tak ada tempat kerja lain. Tempat kerja saya adalah di masjid. Kalau masjid tutup, surau tutup, macam mana nak dapat income? Saving pun tak ada. Macam mana nak dapat income untuk apa ni, harian-harian ni? Itu kita terfikir rezeki kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menemplak orang ni. Dia kata, tidakkah mereka mengetahui, melihat dah. Dengan ini mereka dapat melihat yang bahawa seharian dalam kehidupan seharian mereka dapat melihat yang meluaskan rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah juga yang menyempitkan rezeki seseorang itu. Jadi kalau Allah yang meluaskan, Allah yang menyempitkan, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali dulunya sebelum terjadi COVID-19. Diri saya lah, saya ambil contoh diri saya, ada pendapatan. Saya selalu cakap dengan anak saya, alhamdulillah, tengok saya punya pendapatan sekian untuk menyara hidup, dapat ni. Allah Subhanahu Wa Taala beri rezeki kepada kita. Jadi bila terjadi ni,
Allah juga yang tarik kita punya pendapatan. Allah juga yang sempitkan, tapi sementara saja Allah Subhanahu Wa Taala sempit. Nanti ada ayat, ada Allah Subhanahu Wa Taala beri seorang rezeki itu melalui jalan yang lain, bukan jalan kan kita anggap itu musabab saja. Tempat kerja kita mencari rezeki itu hanyalah musabab, bukan musabab, dia ada asbab saja. Itu adalah asbab saja, sebab saja kita dapat rezeki. Tapi yang penyebabnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang luaskan rezeki kita dan Allah juga yang menyempitkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan manusia yang tadi itu di atas tu, tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah meluaskan rezeki siapa yang dikehendaki. Allah luaskan rezeki ini bukan kepada siapa yang dicintai, siapa yang dikehendaki. Siapa yang dapat rezeki itu tak bermakna Allah cinta dia. Allah kehendaki, itu ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang ada orang maksiat, ada orang yang bermaksiat, Allah mewahkan rezeki dia. Kadang ada orang yang ahli taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sempitkan. Itu bukan menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah cinta seorang itu Allah luaskan rezeki dia, bukan itu. Allah luaskan rezeki dan Allah sempitkan siapa yang dia kehendaki. Bukan dia cintai, dia kehendaki saja. Siapa yang dia kehendaki, ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini menemplak mereka. Tak nak kembalikan soal rezeki. Kesihatan pun rezeki. Kita kata kesihatan pun rezeki, kemewahan pun rezeki, harta pun rezeki, pendapatan pun rezeki. Semua rezeki itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali kepada Allah. Sebab itu lepas tu ayat tu inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, pada persoalan di atas tu, Allah memberi Allah meluaskan dan Allah menyempitkan adalah ayat, adalah tanda, ingatan, keterangan bagi orang yang beriman. Orang beriman pula, jadi bila orang beriman pula, yang tadi sikap kebanyakan manusia. Sikap orang beriman pula macam mana pula? Bila dia dimewahkan rezeki, bila dia dapat kesenangan, dia opposite. Dia terbalik daripada orang kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia bila Allah Subhanahu Wa Taala mewahkan dia, senangkan dia gembira rupa daratan. Orang beriman pula dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bila dia ditimpa dengan musibah dia bersabar dan dia mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang beriman, dia ambil iktibar. Dia ambil iktibar daripada perkara yang terjadi ini. Bagaimana dia ambil iktibar daripada peristiwa COVID-19 yang terjadi, yang kita rasa sekarang ni, dia nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nampak kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah boleh mencabut seorang itu dari rezeki dia dengan tak semena-mena, serta-merta. Bahkan boleh ditimpa musibah mati pun dalam masa seminggu 2 minggu saja. Bila dah di kesan positif saja boleh mati, hilang terus dia punya nyawa dia. Itu semua adalah ayat, itu semua tanda pada kita. Sekarang ni adalah tanda kita melihat kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita balik kepada Allah Subhanahu, kembali kepada Allah, pulang kepada Allah, tunduk kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menangis depan Allah Subhanahu Wa Taala, minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan kesulitan, kesusahan yang kita hadapi. Semua kalau di sana kena lockdown, di sini kena PKP, di sana kena circuit break, macam-macam yang keadaan kita. Hendaklah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihatnya dengan kacamata iman. Ini adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi orang beriman pula, sebahagian daripada kita yang Allah Subhanahu Wa Taala mewahkan rezeki dia, apa dia buat? Bila dia tengok dia tengok kuasa Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ni,
Apa yang dia buat? Ayat seterusnya 38. Fa'atidhal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Maka bagi menyatakan sifat syukur. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala dah mewahkan dia dengan rezeki. Saudara dia tak ada kerja. Dia pula masih dapat bekerja ni, masih dapat pendapatan. Saudara dia dah putus pendapatan. Allah SWT kata, maka untuk menyatakan sikap syukur, berilah kepada kaum kerabat. First kali taklah kita beri adalah kaum kerabat. Haqqahu, hak mereka. Mereka ni putus pendapatan, maka berilah kepada mereka. Jangan kemut sangat, jangan bakhil sangat, jangan pelokek sangat simpan kita punya harta. Kita ada tak sampai berjuta lah. Kita ada beribu-ribu dalam bank. Nak keluar sedikit untuk membantu kaum kerabat kita, saudara mara kita yang tertimpa musibah ni, lokek sangat, bakhil sangat. Allah cakap jangan gitu. Maka untuk orang beriman pula, maka hendaklah mereka berikan kepada yang pertama sekali adalah kepada kaum kerabat mereka, dan kepada orang miskin, orang yang putus pendapatan, yang tak ada pendapatan, dan kepada musafir akan hak masing-masing. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya berterima kasih kepada tuan-tuan puan-puan ada di antara yang membantu saya dalam keadaan susah ni. Saya ucapkan jazakumullah khair. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala membalas. Ada di antara kawan-kawan yang kadang kita pun tak tahu daripada mana mereka ada bagi pemberian sedikit. Allahu Akbar. Moga-moga hanya Allah Subhanahu Wa Taala dapat membalas jasa baik tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala kata, zalika khairul lil ladzina yuriduna wajha Allah. Yang itu memberi pada waktu orang susah, waktu orang sempit, dan tidak menyimpan. Sebab itu setiap hari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua malaikat turun yang akan mendoakan, ya Allah, balas gantilah orang yang keluar yang beri, gantilah bagi orang yang beri, dan binasakan bagi orang yang simpan. Itu harta dia tak beri. Itu yang kita takut. Kita takut ni kita termasuk orang yang tidak memberi apa. Kalau kita dalam keadaan sekarang ya tuan-tuan, bukan nanti dalam keadaan orang semua dah mewah. Kalau ada orang bantu saya lah waktu saya dah balik bekerja, dah ada pendapatan, Allah, dia tak sama tuan-tuan. Tak sama dengan waktu kita benar-benar memerlukan. Itu tak sama, dia punya impact tak sama. Ada juga orang sebelum waktu COVID-19 ni ada bagi pemberian kepada saya. Alhamdulillah, kita bersyukur juga. Tapi tak sama dengan waktu sekarang ni. Ini yang waktu kita memberi, waktu sedang susah, manusia sedang susah. Itulah tinggi manusia berhajat kepada pemberian, itulah tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah membalas. Ramai sangat manusia yang pemurah, yang hendakkan pahala di sisi Allah. Di sini Allah cakap itu lebih baik. Pemberian yang demikian itu adalah lebih baik bagi siapa? Lilladzina yuriduna wajha Allah, bagi mereka yang bertujuan untuk memperoleh keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nakkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah jalan yang terbaik bagi mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan rezeki yang mereka dapat, lalu mereka share dengan saudara mereka, saudara mara mereka, dengan kawan-kawan mereka, dengan orang-orang miskin. Itu yang baik bagi mereka, baik kerana mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum mereka dibalas saja Allah dah puji mereka. Tuan-tuan yang memberi pada waktu susah ini, Allah Subhanahu Wa Taala memuji, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berjaya. Mereka itulah muflih, mereka itulah orang yang berjaya. Nanti di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan syarat kita ikhlas. Dengan syarat kita memberi, kita tak ungkit dan kita tak hina-hina. Dengan syarat kita tidak riak.
tidak menunjuk-nunjuk. Jadi syarat dia yuriduna wajah Allah. Mereka inginkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala, itu keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nakkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia beri tanda dia bersyukur, mereka itulah orang yang berjaya. Moga-moga Allah masukkan kita semua dalam orang yang muflihun, di antara orang yang berjaya fid dunya wal akhirah. Dan moga-moga peristiwa atau masa sekarang yang kita lalui COVID-19 ini, COVID-19 ini membuka kita, membuka mata mata kita lah, pandangan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cara yang terbaik untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan kita bertaubat kepada Allah dan ittabi'u ahsana ma unzilah. Kita dah dalam pertemuan sesi-sesi yang sebelum ini kita dah ingat itu, ikutlah sebaik-baik apa yang diturunkan oleh Tuhan kamu, itu Al-Quran. Dengan masa yang kita ada ni, perbanyakkanlah untuk kita membaca, tadabbur, memahami Al-Quran. Moga-moga kita diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.